Ada 5 pantang larang untuk orang yang memakai susuk. Yang pertama, iaitu orang yang memakai susuk dia tak boleh melalui di bawah tali jemuran. Kalau kita nak sidai baju, pakaian apa semua kan, orang susuk ini yang memakai susuk ini dia tak boleh melalui dan dia tidak boleh melalui bawah tali jemuran tersebut. Yang kedua, iaitu adalah orang yang memakai susuk ini dia tak boleh melalui juga di bawah tangga rumah ataupun di bawah rumah. Yang ketiga, iaitu sesuatu perkara yang mesti dan wajib dilakukan oleh orang Islam, iaitu adalah solat dan puasa. Orang yang memakai susuk mesti dia tak boleh solat dan dia tak boleh puasa. Yang keempat, iaitu adalah orang yang memakai susuk ini dia tak boleh berenang. Yang terakhir, seseorang yang memakai susuk ini dia tak boleh berjalan di bawah pokok kelor. Bukan hanya dia tak boleh berjalan di bawah pokok kelor, buah kelor pun dia tak boleh makan. Jadi tuan-puan pernah ke jumpa dengan seseorang yang tak pernah dan tak boleh melakukan semua perkara ini? Maka anda hati-hati. Jika anda ada saka, maka anda akan mimpi dengan 5 mimpi ini. Yang pertama, anda akan mimpi, khususnya bagi wanita, iaitu adalah mimpi menyusukan bayi. Yang kedua, orang yang ada saka mesti mimpi mengandung. Yang ketiga, jika anda ada saka, maka anda akan mimpi iaitu ada orang bagi bayi kepada anda. Jika ada orang yang bagi bayi kepada anda, maka dalam mimpi tersebut, kalau boleh, kita kena tolak bayi tersebut untuk menerimanya. Yang keempat, iaitu kerap kali bukan jarang kali, iaitu adalah mimpi jatuh bangunan. Yang terakhir, iaitu adalah jika anda ada saka, maka anda akan mimpi ada orang yang memberi barang kepada anda. Ia bermaksud apa? Ia bermaksud kemungkinan dalam mimpi itu ingin memberi saka kepada anda. Jadi, adakah anda pernah bermimpi ke semua mimpi-mimpi ini? Maka segeralah buat rawatan. Kepada sesiapa yang terkena sihir perceraian ataupun sihir pemisah, maka anda ataupun pasangan anda mesti ada tanda-tanda ini. Yang pertama, iaitu seseorang yang terkena sihir perceraian ini mestilah dia ada tanda iaitu rasa sangat-sangat benci pada pasangannya, ataupun dalam diri dia rasa macam nak bercerai saja dalam fikirannya tanpa sebab-sebab yang tertentu. Yang kedua, iaitu adalah perangai ataupun akhlaknya ataupun karakternya berubah secara tiba-tiba. Yang ketiga, iaitu jika anda terkena sihir perceraian, maka anda akan hilang nafsu terhadap pasangan anda. Jika nak berjimak ke apa, mesti tak ada nafsu langsung. Walaupun isteri anda pakai cantik-cantik sekalipun, tetap tak ada nafsu. Yang keempat, iaitu orang yang terkena sihir perceraian ini, dia ini akan jatuh cinta ataupun jatuh hati kepada orang lain secara misteri tanpa sebab-sebab yang tertentu. Dan orang yang dia jatuh cinta itu juga tak lawa pun ataupun dia tak handsome pun sebenarnya. Yang terakhir, iaitu adalah salah seorang pasangan tersebut ataupun kedua-duanya sekali akan nampak hodoh di mata pasangan masing-masing. Pasangan kita tengok kita hodoh dan kita tengok pasangan kita hodoh. Jadi itulah tanda juga, tanda sihir perceraian. Jadi adakah ada tanda-tanda ini pada pasangan anda ataupun pada anda sendiri? Maka segeralah buat rawatan dengan ruqyah syar'iyah. Jika anda seorang peniaga
ataupun anda nak pagar rumah anda daripada gangguan jin, sihir ataupun pencuri, maka hafal doa ini. Unashirukum bil ahdil ladzi akhadahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina an takhruju wa tarhalu min baitina an takhruju wa tarhalu min baitina unashirukumullah alla tu'dhu ahada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Maka bacalah ayat ini pada air dan semburkan air tersebut pada dinding di dalam rumah ataupun dinding di dalam kedai anda. Dan sambil-sambil sembuh itu bacalah ayat kursi Waqaf 9 kali. Jika anda pesakit sihir, maka mana satukah sihir yang terkena pada anda? Yang pertama iaitu sihir perceraian. Sihir perceraian ni macam mana? Bila kita bersama dengan pasangan kita, isteri kita, suami kita, maka kita akan rasa benci dan kita ni kesihatan kita tak sihat bila kita bersama. Tapi bila kita berjauhan dengan isteri kita ataupun suami kita, kita rasa rindu dan terus jadi sihat. Yang kedua iaitu sihir untuk kita ni jadi lemah. Bila kita bekerja, pergi bekerja, macam hari biasa saja. Bila kita pergi saja bekerja, terus kita jadi lemah, kan? Jadi lemah dan menyebabkan kita dibuang kerja. Yang ketiga iaitu adalah sihir yang menyebabkan kita ni ada penyakit yang tak ada ubat bila kita berjumpa dengan doktor di hospital. Contohnya bila kita ni dapat nikmat sesuatu nikmat, terus ada penyakit. Yang keempat iaitu adalah sihir bisikan. Dia ada macam-macam suara di dalam telinga. Yang kelima iaitu adalah sihir untuk orang yang dituju itu menjadi gila. Yang terakhir iaitu adalah sihir mahabbah. Sihir mahabbah ini apa? Sihir yang menyebabkan orang itu suka kepada dia. Dia menyihir orang itu untuk suka kepada dia. Dia menggunakan minyak, macam-macam minyak, kan? Itu dia. Dan apabila kalau contoh dia berkahwin sekalipun dengan pesakit tersebut, maka ada efek kepada anak nanti, iaitu anak mungkin susah untuk solat ataupun susah untuk baca Al-Quran, dan kemungkinan anak itu degil. Maka yang mana satu sihir yang terkena pada anda? Sila komen.
Dengarkan ayat ini jika anda terkena sihir perceraian ataupun sihir pemisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ada 3 syarat untuk seseorang itu menjadi ahli sihir. Tapi nombor 3 paling utama. Yang pertama, ahli sihir itu mestilah menguasai tentang ilmu bintang. Ilmu bintang yang macam mana? Ilmu bintang bukan ilmu falak, ya. Ilmu falak itu dibolehkan, tapi ilmu bintang yang boleh mempengaruhi kehidupan manusia. Dia mempengaruhi kehidupan manusia. Nasib seseorang itu bergantung kepada bintang atau planet. Contohnya, menggunakan planet untuk meramal sesuatu, ataupun mengatakan planet Jupiter untuk mendamaikan orang ramai dan untuk menundukkan orang ramai. Ataupun lagi meminta hujan daripada planet-planet tertentu. Sabda Nabi SAW, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum, iqtabasa syu'batan minas sihr." Sesiapa yang mengambil sesuatu daripada ilmu nujum, maka dia telah mengambil sesuatu daripada ilmu sihir. Yang kedua, ahli sihir itu mestilah menguasai ilmu harfi yang ada bilangan tertentu untuk meramal nasib sesuatu perkara. Contohnya, untuk meramal nasib apa? Contoh, dengan huruf tersebut akan meramal nasib untuk mencari barang yang hilang ataupun siapa yang mencuri barang tersebut. Yang ketiga, ini yang paling penting, iaitu ahli sihir mestilah menguasai ilmu wafak ataupun ilmu alfaq, iaitu tulisan ayat-ayat Al-Quran dengan simbol-simbol tertentu ataupun segitiga, dalam bentuk segitiga. Ayat Al-Quran itu ditulis di dalam bentuk segitiga ataupun dalam petak-petak tertentu dengan huruf-huruf yang terpisah, dengan hari-hari tertentu ataupun dengan planet-planet tertentu ataupun dengan bintang-bintang tertentu. Sebagai contoh ini. Jadi, pernahkah tuan-puan berjumpa dengan seorang peruqyah ataupun perawat yang dikatakan ustaz, tapi dengan menggunakan ilmu-ilmu ini, ilmu wafak, ilmu harfi dan ilmu bintang ini sebagai perawatannya, maka sila komen.
Korang yang buat konten tentang memanggil jin ataupun buat live untuk memanggil jin, sebenarnya jin ini ada kekuatannya yang tersendiri dan ada kelebihannya yang tersendiri. Yang pertama iaitu kekuatan jin, kelebihan jin iaitu dia dapat melihat kita, kita tidak dapat melihat mereka. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi maksudnya di sini kita memang tak boleh melihat mereka dan mereka dapat melihat kita, kecuali pesakit sahaja. Tapi pesakit didapat melihat mereka bukan dalam keadaan makhluk asalnya. Jadi kepada sesiapa yang mengaku dia dapat lihat jin dalam keadaan asalnya, maka dia adalah pendusta. Yang kedua iaitu jin ini pergerakannya sangat laju. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-39, berkata Ifrit kepada Nabi Sulaiman, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu, iaitu singgasana Ratu Balqis, kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Daripada duduk ke bangun terus sampai singgasana Ratu Balqis. Bahawasanya begitu cepatnya pergerakan jin ini. Yang ketiga iaitu adalah jin ini kelebihan dia mampu berubah bentuk. Kadang-kadang dia boleh jadi ular, ataupun kadang-kadang dia boleh jadi anjing, tapi juga kadang-kadang dia boleh jadi kucing. Sebab apa? Pada zaman Nabi SAW pernah satu ketika peristiwa Nabi SAW dengan Abu Ayyub Al-Ansari, di kebunnya ada kucing. Sebenarnya kucing itu adalah jin. Yang keempat, jin ini juga adalah dia menguasai teknologi yang tinggi berbanding dengan kita. Di dalam surah Sabah ayat yang ke-13, para jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam. Umar Sulaiman Abdullah bin Al-Ashqar dalam bukunya Alamul Jin wa Syayatin mengatakan bahawasanya sejak daripada dahulu lagi jin ini sudah mengenali teknologi seperti radio dan televisyen. Yang terakhir iaitu adalah kekuatan jin, dia boleh merasuk manusia dan dia boleh mengganggu manusia. Maka kalaulah mereka ini tak ganggu kita, maka janganlah kita ganggu mereka. Biarkan hidup mereka, kita dengan hidup kita. Jadi saya nak tanya kepada anda, apa pendapat anda orang yang buat konten ataupun buat live untuk memanggil jin? Sila komen.